membuka tirai niaga awan pagi ini, kita ingin membawakan apa yang disebutkan oleh Menteri Ekonomi semalam, YB Rafizi Ramli, berkaitan dengan membawa Malaysia untuk keluar dari perangkap pendapatan negara sederhana. Bagaimana untuk keluar dari middle income trap ini. Saya membawa rakan setugas Haris Ashraf Hasnan untuk berkongsikan data supaya kita faham apakah maksudnya dan juga ke mana hala tuju kita sebelum kita membawakan pakar kita. Haris. Ya, sudah tentu Najib, kalau kita nak memperincikan ataupun melihat kepada apa yang dilaporkan, terutamanya pandangan yang dikemukakan melalui laporan Bank Dunia, banyak perkara-perkara penting yang perlu kita telitikan. Sebelum kita pergi ke Bank Dunia, ini perancangan 5 tahun Malaysia, RMK 12 yang terkini 2021 hingga 2025. Kerana kalau kita perincikan ataupun melihat kepada dokumen penting 5 tahun ini, ianya meletakkan sasaran dan juga menyatakan pencapaian kita. RMK 11 2.7%, kalau kita lihat secara keseluruhan sasaran pertumbuhan KDNK yang diletakkan RMK 12 adalah 4.5 hingga 5.5%. Dengan pendapatan negara kasar per kapita PNK menyasarkan sekitar dalam di sini iaitu RM50,882 dengan pertumbuhan produktiviti 3.6%. Tetapi perkara yang penting untuk kita teliti di sini adalah purata pendapatan bulanan isi rumah di sini. Daripada 7,160, Malaysia meletakkan sasaran 10,065. Inilah antara perkara yang akan membantu untuk kita keluar daripada perangkap ataupun yang disebut sebagai middle income trap yang disebutkan oleh Najib tadi. Ini antara data-data yang penting yang boleh kita faham menerusi apa yang dikeluarkan RMK 12 yang dikeluarkan oleh EPU. Ini laporan daripada Victoria Quokka yang merupakan Naib Presiden Bank Dunia bagi Asia Timur dan juga Pasifik. Antara perkara yang dinyatakan oleh beliau adalah Malaysia kekurangan sekitar $1,335 ataupun 5,487 daripada paras ambang, iaitu untuk mentarifkan sebuah ekonomi berpendapatan tinggi. Selain daripada itu, antara yang dinyatakan oleh beliau adalah antara kelemahan ataupun isu yang dialami oleh kita adalah berbanding dengan negara lain yang sudah keluar daripada status negara berpendapatan pertengahan, negara ataupun Malaysia mempunyai bahagian yang rendah bagi pekerjaan berkemahiran, berkemahiran tinggi dan juga tahap ketidakseimbangan yang tinggi. Ini antara perkara yang dinyatakan oleh beliau menerusi laporan Aiming High Navigating the Next Stage of Malaysia's Development. Satu lagi perkara yang perlu kita perincikan. Jika dibuat perbandingan apa yang dikatakan oleh beliau dalam kalangan negara pertubuhan kerjasama dan juga pembangunan ekonomi OECD, Malaysia kurang membuat kutipan cukai. Satu. Kedua, perlindungan sosial dan juga kurang mengambil tindakan berkesan dari segi pengurusan alam sekitar dan juga mengawal rasuah. Ini yang dilaporkan Bank Dunia pada tahun 2021, tahun lepas. Baik. Antara yang digariskan juga adalah berkenaan dengan 6 perkara penting. Pelaburan pembangunan modal insan, itu yang paling utama yang diletakkan oleh Bank Dunia. Pergiat usaha pembaharuan, rangsang daya saing, meningkatkan pelaburan dan juga meningkatkan kecanggihan teknologi. Selain daripada itu, meningkatkan kualiti institusi perkhidmatan sektor awam juga antara perkara-perkara yang penting untuk kita teliti. Isu melibatkan pertumbuhan inklusif, pelaburan dan juga pelaburan merupakan antara penting, iaitu kerajaan perlu melabur untuk memastikan bahawa Malaysia berada pada mampu untuk menjadi negara berpendapatan tinggi. Baik, antara ataupun data terkini yang lain, lagi satu saya nak bawakan di sini adalah berkenaan dengan laporan yang dikeluarkan ataupun kita nak lihat pada graf di antara perbandingan pertumbuhan ekonomi. Perkara paling penting kita lihat di sini adalah Asian Financial Crisis yang dikeluarkan oleh EU ERA ini. Okey, kita lihat pada tahun sekitar 97-98 di sini. Okey, negara-negara lain ataupun sebagai contoh Korea di sini menunjukkan peningkatan pasca daripada financial crisis ini, krisis keuangan ini. Mereka telah pun melalui satu proses pemulihan recovery yang begitu baik, atau graf ini menunjukkan betapa cepatnya Korea menjalani proses pemulihan pasca krisis keuangan yang berlaku pada 97-98. Tetapi Malaysia di sini, jika anda dapat lihat di garisan di sini, pemulihannya berada pada tahap yang boleh dikatakan agak mendatar di sini. Inilah perkara penting yang perlu kita telitikan
berkenaan dengan isu melibatkan usaha untuk kita keluar daripada perangkap negara berpendapatan sederhana ini. Jika dibandingkan dengan Korea, pada tahun ataupun kalau kita lihat di sini sekitar tahun 1990, 1991, gap adalah lebih kurang dalam 2 kali ganda. Tetapi pada 2019, gap ataupun jurang di antara Malaysia dan juga Korea adalah 2.5 kali ganda. Dan sudah tentu banyak perkara yang perlu kita telitikan, termasuklah dari segi supply side, iaitu seperti kita katakan tadi, reform melalui education, melahirkan modal insan, talent development. Ini antara perkara yang penting, termasuklah di peringkat demand side, quality investment, sustainable consumption. Dan sudah tentu banyak perkara yang perlu kita telitikan dalam isu ini, Najib. Dan juga usaha ini RMK, setiap kali pembaharuan RMK, kita bercakap soal isu yang sama, nak menjadi negara maju berpendapatan tinggi. Ya. Tetapi di manakah kita, Najib? Okey, kita bawakan penulis untuk laporan tersebut yang mengumpul data-data ini supaya kita faham di manakah realitinya. Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Saari, pakar ekonomi bersedia di talian. Dr. Yusof, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Data tadi UERA ini adalah kepakaran doktor sendiri yang menulis dan juga mencerahkinkan data ini mungkin. Bagaimana tu kita melihat seperti yang Haris sebutkan tadi, rancangan Malaysia ke-12 pun dah separuh jalan, mungkin ada semakan dan sebagainya. Apa lagi yang boleh kita lakukan? Apa realiti sebenarnya untuk kita keluar daripada daripada perangkap negara berpendapatan sederhana ini? Baik, terima kasih Najib, terima kasih Haris. Haris bagi pembentangan yang sangat menarik, wonderful pagi ini. Saya teruja sebenarnya, agak teknikal tapi disampaikan dengan baik. Tahniah Haris ya. Baik, permulaannya di sini ya, Haris telah beri tadi satu permulaan ya. Kalau kita lihat 1997-98 itulah detiknya bermulanya yang kita panggil kita menjerumus ke arah middle income trap ni ya. Kalau kita lihat banding dengan Korea Selatan yang mana selepas 1997-98 mereka cepat pantas sekali mengekalkan momentum dan terus mengekalkan momentum yang pertumbuhan tinggi, tetapi kita sebaliknya mendatar. Ya, itu dah punca sebab kenapa kita berada pada ketika itu. Kita tak ada masa untuk kita bincang, mungkin sesi lain untuk bincang kenapa keadaan itu berlaku sedemikian. Baik, bergerak ke hadapan terus ya. Sekarang ni kita berada pada tahun 2022 yang mana kita ada 3 tahun lagi kalau kita ingin mencapai sasaran rancangan Malaysia ke-12, dan kita bertahu bahawa tahun hadapan kita dijangka dan tanda-tandanya hampir dekat pun ke arah kita menuju ke arah kemerdekaan ekonomi global yang mana akan memberi impak kepada Malaysia. Pertumbuhan Malaysia juga akan dijangka perlahan pada tahun hadapan, dan pada pandangan saya kemungkinan sebahagian dari sasaran rancangan Malaysia ke-12 mungkin sebahagian tidak dapat dicapai disebabkan oleh kemerdekaan ekonomi global tersebut. Jadi kalau kita ingin mengubah, tetapi ini tidak memberi keadaan ini tidak memberi menghimpit ruang ataupun tidak memberi alasan untuk kita memperbaiki, melakukan reform ke atas struktur ekonomi Malaysia ya, kerana income trap ini berkaitan dengan struktur ekonomi. Jadi kita kena ubah struktur ekonomi kita. Jadi kalau untuk mengubah keadaan tersebut, Najib, kalau kita nak keluar daripada perangkap tersebut, ia akan sedikit memakan masa. Saya jangkakan mungkin dalam masa 10 tahun, insya-Allah kalau perkara kita dapat lakukan dengan baik, insya-Allah kita akan dapat keluar dari perangkap tersebut dalam tempoh 10 tahun. Ya, banyak perkara yang kita lakukan seperti yang Haris juga tunjukkan tadi. Baik, kita ada 3 komponen ni Najib nak kena ubah. Kerana reform ni macam saya pernah bagi tahu dalam awal ni Najib ya, Haris dulu banyak dalam sesi yang mana kita kena overhaul engine kereta kita ni. Overhaul tu bukan setakat overhaul satu komponen, kena overhaul semua keseluruhan komponen. Apabila letakkan kereta dalam kereta tu balik, nanti kereta tu dapat berprestasi lebih baik. Ada 3 komponen besar kat situ. Kita tengok on the supply side, iaitu talent kita, kena tengok balik. Educational reform tu satu keperluan dah sangat mendesak dah sekarang Najib. Memang kena buat sesuatu. Kita dah tahu tengok sebelum ni pun menteri setiap kali bertukar tapi tak ada apa-apa juga. Jadi kita mahu kali ini cukuplah. Kali ini kena jadi juga ke mana pun ya. Termasuk talent development, lepas tu capital goods ataupun equipment, teknologi pun kena ambil kira. On the demand side penting juga Najib untuk kita lihat, kerana kualiti pelaburan kita perlu lihat balik, kerana kita ni banyak
yang terdahulu pelaburan kita berbentuk pelaburan yang kurang berkualiti, banyak berintensifkan buruh, jadi akibatnya permintaan ke atas pekerja mahir kurang, dan ini menjerumus kepada permasalahan ketidakpadanan pekerjaan. Selain dari itu, pertumbuhan kita juga perlu bersifat menyeluruh, ya, di segenap lapisan masyarakat, di segenap lapisan negeri dan juga lokaliti. Selain dari itu, kita ada satu lagi komponen kat tengah-tengah tu kena perbetulkan, Najib, ya. Dari segi monopolistiknya, struktur pasaran yang bermonopoli, bagaimana nak rapatkan hubungan antara syarikat mikro, kecil dan sederhana dengan syarikat besar. Juga perlu lihat di sepanjang rantai yang berkalan, pasaran buruh jangan lupa perlu reform lagi itu, ya. Tapi ada satu kunci, Najib, ya. Kunci kalau kita nak cepat, nak memastikan cepat sikit kita nak beralih kepada middle income trap, Najib, kita kena guna pendekatan, kena naikkan gaji, tingkatkan gaji, dan tidak lagi boleh kepada yang kita guna sekarang ni kaedah sistem upah minimum. Tak boleh lagi kaedah tu. Kita kena guna pendekatan contohnya seperti Singapura yang menggunakan kaedah progressive wage system. Jadi kita nak pastikan pergerakan gaji kita itu meningkat seiring dengan peningkatan produktiviti. Apa yang berlaku sekarang ini dalam ekonomi kita, produktiviti meningkat lebih tinggi berbanding dengan pendapatan atau gaji. Saya ada bincang perkara ni diawani juga, diniaga awani bersama dengan Nina satu masa dahulu, 2 minggu lepas ataupun minggu lepas, saya tak ingat, dan saya telah beritahu keadaan ini. Kerana, Najib, tingkatkan gaji bermakna produktiviti itu pun akan meningkat. Peningkatan gaji juga bermakna bahawa automation akan meningkat. Peningkatan gaji juga akan bermakna pengurangan dalam ketidakpadanan pekerjaan. Peningkatan gaji juga akan mengurangkan kebergantungan pekerja asing, terutamanya yang kategori kurang mahir. Jadi banyak manfaatnya kat situ. Jadi eloklah dilakukan segera. Dia akan sakit sekejap, Najib, seperti mana Singapura dahulu. Tapi kita tengok apa jadi pada Singapura sekarang, jauh meninggalkan Malaysia. Dia akan sakit sekejap di peringkat ekonomi, terutamanya peniaga, kerana gaji yang kita minta mereka tingkatkan. Tetapi kesakitan itu akan diganti dengan manfaat jangka masa panjang. Memang kita contoh analoginya macam kita makan durian, dan Najib, durian tu sedap isinya, tapi nak bukanya susah. Kadang-kadang menyebabkan luka tangan tu semua, memanglah sakit sikit, tapi nikmat makan durian tu yang akan memberi manfaat kepada kita, Najib. Ya, Dr. Yusof, kita tahu bahawa sebagai contoh political will, ya, mempunyai peranan yang besar dalam perkara ini. Kita tidak mahu pertukaran setiap kali tukar menteri, ada perubahan dasar. Dan kalau kita lihat menyebut berkenaan dengan political will dan juga gaji minimum, kita nampak pengumuman telah pun dibuat, tetapi ada penangguhan, ada tunggu itu, tunggu ini. Tetapi bagaimana gaji yang progresif ini boleh dilaksanakan? Apakah mula ataupun di peringkat mana yang perlu dilaksanakan terlebih dahulu? Kerana kalau bercakap soal gaji ini, sekarang Persatuan Majikan bising, sekarang itu bising, persatuan ini. Jadi dia perlu dijalankan secara holistik dan ianya perlu dijalankan secara menyeluruh itu. Bagaimana Dr. Yusof? Kunci dia adalah di sini, Haris, adalah political will. Kali ini kita kena semua perlu ambil satu ketegasan, ya. Yang pertama kena buat, jangan tengok lagi kepada upah minimum, kerana upah minimum tidak membantu dalam kos hidup pun. Kena tengok progresif ke model lain, seperti model di Singapura, progressive wage system, model lain di negara lain pun ada, ya. Kena tengok model lain. Kemudian kena ada satu kesungguhan sungguh-sungguh di semua peringkat, terutamanya kerajaan, pihak majikan dan pihak pekerja. Kerana seperti yang saya beritahu tadi, evidence base-nya telah pun diberi oleh MOF dalam Economic Outlook 2023 lepas, dan kami menyumbang pada analisis tersebut. Kerana saya beritahu tadi di awal tadi, naik gaji manfaatnya akan besar bukan saja kepada majikan, bukan saja kepada pekerja. Kita harus ingat bahawa manfaatnya akan balik kepada majikan dalam jangka masa panjang. Jadi adakah
Dan saya rasa kebanyakan persatuan majikan juga sudah melihat sekarang ini mereka tidak lagi boleh bersaing di pasaran luar sana jika masih lagi menggunakan buruh kurang mahir, banyak menggunakan buruh asing. Itu dia realiti yang berlaku sekarang ni. Jadi semua pihak kena memainkan peranan dan sudah tiba masanya untuk kalau kita nak reform kita punya ekonomi dan juga keadaan kita, kuncinya naikkan gaji. Memang akan sakit sekejap, saya beritahu akan sakit sekejap, tapi kesakitan itu hanya seketika dan akan mendapat kelegaan yang berpanjangan. Sama juga Haris, masa kita nak buat upah minimum dulu, ada majikan ugut pihak kerajaan kata okey, dilaksanakan minimum wage ni kita akan tutup kilang apa semua, tutup operasi sebab kos tinggi apa semua. Lepas buat minimum wage, saya ini penceritaan daripada pegawai tertinggi kerajaan berbincang dengan saya 2 hari lepas, bila selepas minimum wage tak tutup pun. Jadi boleh je. Jadi ada ruang. Kita jangan tutupkan, sempitkan keadaan tersebut. Ruang terbuka luas sana. Kalau nak pergi berpendapatan tinggi, negara berpendapatan tinggi, negara yang progresif, jadi upahnya perlulah ditingkatkan. Kerana evidence di negara-negara lain telah terbukti jelas. Kita nak tunggu apa lagi? Takkan nak tunggu duk main dengan cara lama. Tak boleh dah. Semua kena bergerak ke depan dengan cepat. Ya. Okey. Dr. Yusof, terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Terima kasih Profesor Madya Dr. Yusof Saari, pakar ekonomi. Kita membincangkan tentang bagaimana untuk mengeluarkan Malaysia dari perangkap negara berpendapatan sederhana ini. Sudah pasti perkara yang disentuh oleh Dr. Yusof itu juga menuntut kemahuan dan juga iltizam politik. Dan yang paling penting adalah bagaimana untuk langkah-langkah ini disambut oleh pihak industri dan juga orang ramai.